Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasanan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara puan, putra-putra dan putri-putri Islam yang dihormati dan dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan pertemuan di pagi yang hormat ini. Dan alhamdulillah bagi kali ini, bagi tahun ini, kita berada pada hari kedua Ramadan Al-Mubarak. Semoga Ramadan yang kita hayati dan kita hidupkannya dengan amal-amal yang soleh ini diterima Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan dan peluang yang Allah berikan ini bukanlah kesempatan dan peluang yang datang bergolek setiap hari dan setiap masa. Ramadan Al-Mubarak hanya mendatangi kita setahun sekali. Allah memberikan peluang keemasan untuk meningkatkan amal dan menggandakan ibadah hanyalah setahun sekali. Walaupun setiap hari merupakan hari-hari yang penting bagi kita umat Islam, sebab masa itu kehidupan bagi orang Islam. Masa bukan sekadar emas, sebaliknya masa itu kehidupan bagi kita. Kita ingin menghidupkan setiap detik dalam masa yang berlalu dengan amal-amal yang baik. Walaupun setiap hari itu kehidupan bagi kita, tetapi Ramadan merupakan peluang untuk kita mempertingkatkan, meledakkan lagi aktiviti amal dalam kehidupan kita. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdasarkan firman yang amat popular, disebutkan di mana-mana dalam dunia Islam, terutamanya di musim Ramadan. Kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para sahabat berkata bila kami mendengar kalam Allah yang bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman, kami memberi tumpuan terhadapnya, sebab dalamnya ada mesej perintah yang perlu kita buat ataupun mesej tentang larangan yang perlu kita jauhi. Kami ingin memberikan tumpuan bila ayat itu seperti itu, sebab ditujukan khas kepada mereka yang sudah percaya, kepada mereka yang sudah yakin. Bukan semua orang mendapat fokus seperti itu, hanya mereka yang beriman. Maka Allah mulakan ayat 183 surah Al-Baqarah dengan fokus itu. Wahai mereka yang beriman, diwajibkan ke atasmu puasa sebagaimana diwajibkan ke atas mereka yang sebelum. Dalam arti kata yang lain, umat sebelum kita pun berpuasa. Puasa bukan suatu yang baharu, dia sudah dituntut ke atas umat Rasul-Rasul sebelum ini, berdasarkan firman Allah kepada Rasul-Rasul sebelum ini. Tetapi kemuncaknya ialah puasa kita, puasa Ramadan yang diwajibkan bermula tahun kedua selepas hijrah. Pada tahun kedua hijrah baru diwajibkan puasa Ramadan. Solat diwajibkan sebelum hijrah, selepas berlakunya Isra dan Mi'raj, lebih kurang setahun sebelum hijrah. Puasa ataupun as-siyam diwajibkan di tahun kedua selepas hijrah. Sebelum itu umat Islam
wajib berpuasa dengan puasa Muharram. Selepas Ramadan datang dan diwajibkan, puasa Muharram menjadi sunat sampai ke bila-bila, digantikan dengan puasa Ramadan selama sebulan. Dan Allah mengajar kita, ketika melakukan apa-apa pun, lakukannya dengan tujuan yang jelas. Lantas apabila Allah menyuruh kita berpuasa, tujuannya pun jelas. Tujuannya Allah sebutkan dalam ayat yang saya bacakan tadi, iaitu la'allakum tattaqun. Kita berpuasa untuk mendapat takwa, bukan untuk diet, bukan untuk menguruskan badan, mencegah obes, menurunkan paras kolesterol dan juga glukos dalam sistem darah. Bukan itu. Pokoknya bukan itu. Pokoknya takwa. Orang yang bertakwa, orang yang paling mulia di sisi ilahi. Allah sebutkan tentangnya dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Apa itu takwa? Dalam kelas kita di pagi ini, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan mampu menjawabnya berdasarkan kenyataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa itu takwa? Di sini kita mengulang-ulangi kenyataan sahabat Abdullah bin Mas'ud itu, yaitu takwa yang sebenarnya ada 3 ciri. Kamu taat, tidak maksiat. Kamu ingat, tidak lupa. Dan kamu bersyukur dan tidak kufur. Itu dia takwa, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka itulah yang kita cari, agar dengan puasa ini kita taat sentiasa, ingat kepada Allah sentiasa, dan bersyukur sentiasa. T-I-S, T-I-S, T taat, I ingat, S syukur. Itu 3 ciri yang singkatannya telah saya sebutkan tadi, yang membawa maksud kepada takwa. Lantas di musim Ramadan, rajin-rajinlah kita mencari bazar takwa. Bukan sekadar mencari bazar Ramadan. Maka di bulan puasa ini, mari sama-sama kita tingkatkan ibadah, bukannya juadah. Maka di musim Ramadan ini, mari sama-sama kita tingkatkan amalan, bukannya meningkatkan kemaksiatan. Di musim ini, mari kita tingkatkan pahala, bukannya dosa. Dan begitulah seterusnya, InsyaAllah. Semoga dengan puasa ini kita menjadi insan yang paling baik, dan semoga dengannya kita cemerlang berdasarkan takwa dunia sampai akhirat. Sebelum saya akhiri tazkirah ringkas tentang puasa ini, mari kita peringatkan diri kita tentang amalan-amalan bagus yang perlu kita letakkan di musim Ramadan. Pertama sekali, membaca Al-Quran. Al-Baqarah 185 mengatakan Quran diturunkan di musim Ramadan. Surah Al-Qadar mengatakan Quran diturunkan di musim Ramadan, spesifik pada malam Al-Qadar. Diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Al-Qadar di musim Ramadan, sebelum diturunkan sedikit-sedikit beransur-ansur, memakan masa 23 tahun ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kita menghargai anugerah Allah ini. Kita umat perlu menghargai anugerah Allah ini, anugerah yang turun dari langit kepada kita, namanya Quran. Bagaimana kita menghargai anugerah agung ini? Dengan membacanya di musim Ramadan dan di luar Ramadan.
sekarang di musim Ramadan. Kalau boleh kita khatamkannya, alhamdulillah. Bertadaruslah, bacalah bersendirian ataupun berkelompok, semuanya bagus. Khatam. Tetapi alangkah lebih bagus jika kita khatam dan faham. Alangkah lebih baik pada kali ini kita khatam dan faham. Kita berhimpun di pagi ini untuk faham. Alangkah bagus dalam hidup kita, kita khatam dan faham, apatah lagi di musim Ramadan ini. InsyaAllah, itu yang pertama. Yang keduanya, di waktu malam hidupkannya, apatah lagi dengan tarawih dan witir. Jauhi persengketaan permarahan tentang jumlah tarawih campur witir. Di musim Ramadan kita tak nak berbalah tentang isu ranting. Tak nak langsung meningkatkan kelembutan hati ataupun menyebabkan hati kelam kabut, menyebabkan hati hitam dengan perbalahan itu. 20 campur 3 pun okey, 8 campur 3 pun okey, yang tak okey bergaduh sesama sendiri berhubung dengan 23 ataupun 83. InsyaAllah. Yang ketiganya, banyak berzikir. Siang malam pergi mana pun ingat kepada Allah. Telah kita kaitkan dengan definisi takwa tadi oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan yang keempatnya, jaga mulut. Antara perkara yang merosakkan pahala Ramadan ini, mulut. Nak mengata, nak mengumpat, nak memaki, nak mencaci, nak memfitnah. Dan yang kelimanya, banyak bersedekah. Nanti akan ada peluang bersedekah untuk Gaza, akan ada peluang untuk bersedekah pada AKSI yang melaksanakan dakwah terhadap non-Muslim, akan ada peluang untuk bersedekah pada Hidayah Center yang ada insyaAllah aktiviti untuk membantu saudara baru yang sebahagian besarnya bermasalah, akan ada mungkin tabung-tabung lain insyaAllah untuk Myanmar dan sebagainya. Rebutlah peluang ini di musim Ramadan. Secara analoginya, hadis sahih mengatakan Nabi suka bersedekah sehingga baginda diibaratkan seperti seorang yang mengeluarkan tangannya bersedekah dan tangannya itu, kelajuannya itu seperti angin yang bertiup. Nabi dikiaskan seperti ini, apatah lagi di musim Ramadan. Dan akhir sekali, kurangkan aktiviti yang tidak berfaedah ataupun hentikan aktiviti yang tidak berfaedah. Tulis benda karut-marut di Twitter, tulis benda karut-benti marut di Facebook. Di musim Ramadan dah tulis benda karut-benti marut lagi tentang artis terkinja-kinja, tentang drama Korea, Bollywood, Hollywood. Stop! STOP! Jika nak tulis benda yang baik-baik, InsyaAllah. Semoga dengannya kita mencapai status takwa, InsyaAllah. Kita kembali kepada agenda kita. Alhamdulillah, kita masih mengkaji surah nombor 81, surah At-Takwir, yang menggulung ada berkaitan dengan hari kiamat. Dan pagi ini, di musim Ramadan ini, kita mulakan dari ayat nombor 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas
innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Sadaqallahul Azim. Surah At-Takwir ayat 10 hingga ke hujungnya ayat 29 yang bermaksud, dan apabila catatan amal dibuka dan apabila langit dilenyapkan dan apabila neraka jahim dinyalakan dan apabila syurga didekatkan, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang, ada yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya menyingsing. Sesungguhnya Al-Quran merupakan firman Allah di bawah utusan yang mulia, yang mempunyai kekuatan dan kedudukan tinggi di sisi Allah. Allah yang mempunyai arsy. Dia malaikat yang ditaati di sana, di alam malaikat lagi dipercayai. Dan temanmu Muhammad bukannya seorang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang baik. Dan Al-Quran bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi? Al-Quran tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mahu menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki, tidak dapat menempuh jalan itu kecuali jika dikehendaki Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Tuan-tuan dan puan-puan, putra-putra dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, kita mengkaji surah At-Takwir, surah nombor 81, surah yang bermaksud menggulung. Surah ini diturunkan sebelum hijrah, artinya ia surah Makkiyah. Dan surah Makkiyah seringkali memfokuskan tentang iman, tentang alam ghaib, tentang hari kiamat dan persiapan sebelum datangnya hari kiamat, tentang Allah, tentang Rasul, tentang malaikat, dan tentang hal-hal yang penting berkaitan dengan kepercayaan dan keimanan. Dan surah At-Takwir begitulah fokusnya, memfokuskan tentang kedatangan hari kiamat, supaya manusia menyadari alam ini baharu dan sementara. Yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap yang hidup pasti mati. Setiap yang hidup sudah hancur, berlaku di hadapan mata kita. Apa yang berlaku di hadapan mata kita itu ada ibrah, ada iktibar. Jika manusia hidup segar, bugar, sehat, perkasa, bermaya,
kemudian tua, tidak bermaya, tidak perkasa, dari cerdik jadi nyanyok, dari mampu menjadi tidak mampu, kemudian mati. Pohon yang besar menghijau, mengatasi ketinggian manusia, besarnya menjulang ke langit atas sana, tiba-tiba hancur. Bila tiba masanya, dia mengajar kita bahawa semua yang ada ini ada untuk kemudiannya menjadi hancur. Demikian juga dengan alam ini, dia pasti hancur. Maka logik tentangnya wujud di depan mata kita, supaya manusia dengan melihat apa yang berlaku boleh memahami ketetapan Allah. Ketetapan Allah tentang hari kiamat ghaib, tetapi iktibar tentang apa yang berlaku di hadapan mata kita yang tidak ghaib itu memampukan kita memahami apa yang ghaib, yang menjadi kenyataan ilahi. Sekaligus Allah nak mengatakan kehancuran alam semesta sesuatu yang pasti berlaku. Ketika ia berlakulah hari kiamat. Dan ketika berlakunya hari kiamat, maka matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan ataupun hilang pudar cahayanya, dan begitulah seterusnya. Allah nak menceritakan tentang hari kiamat. Semoga dengannya insya-Allah merangsang kita untuk beramal. Dan sebenarnya orang yang kuat beramal antaranya orang yang mengharapkan hari kiamat, balasan selepas berlakunya hari kiamat. Itu melahirkan motivasi. Kita melihat jauh apa yang akan aku tuai di sana, apa yang hendak aku tuai di sana. Kemudian kita mendapat keinsafan. Jika aku tidak menyemai apa-apa di sini, bagaimana aku menuai di sana? Lahirlah keinsafan. Hari ini aku kena menyemai, dan semayannya kena banyak. Bukan sekadar banyak, semayannya kena berkualiti. Kadang-kadang semayan kita banyak, tiba-tiba hasilnya hancur. Sawahnya banyak petak, tapi semuanya hancur. Hanya mengharapkan banyak, tapi hasilnya tidak berkualiti. Tak dapat kita manfaatkan. Maka penekanan kita kepada kualiti. Semayan kita berkualiti supaya yang kita tuai di sana berkualiti. Jika semayan kita berkualiti dan pada ketika yang sama banyak, alhamdulillah, lagi bagus. Yang penting berkualiti. Allah hendak melihat ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Dari surah Al-Mulk, siapa di antara kamu yang ahsanu amala, yang lebih baik berkualiti amalnya. Itu penekanan dalam Al-Quran. Dan dengan itu kita mengharapkan di sana benda yang berkualiti itu dapat kita tuai. Dan kita harapkan yang kita tuai itu ialah syurga ataupun jannah. Lantas bila kita nampak hasil di sana, maka dia melahirkan azam dan kerja di sini. Kerja di sini bernama amal soleh. Semoga dengannya ada sesuatu yang baik yang boleh kita tuai di sana. Maka itulah kepentingan keimanan terhadap hari kiamat. Terus kita masuk kepada agenda kita, bermula ayat nombor 10. Wa idza suhufun nusyirat. Apabila catatan-catatan amal dibuka, semayan kita dibuka. Kamu semai solat sekian-sekian masa, kamu semai puasa di musim Ramadan sekian masa, kamu semai sedekah sekian-sekian masa, kamu semai kalimat yang baik sekian-sekian masa, kamu tolong orang susah sekian-sekian masa. Ini semayan kamu. Catatan amal dibuka. Di samping itu diceritakan juga amalan keji yang kita lakukan. Di samping semua yang baik ini, kamu pernah maki si fulan, pernah membunuh si fulan, pernah menipu si fulan, pernah
menyebarkan fitnah tentang simpulan menggunakan jari jemari kamu, iaitu menghantar melalui Facebook dan juga Twitter dan juga SMS dan seumpamanya. Jari sudah bercakap pada hari ini, menghantar mesej-mesej yang tertutup. Maka semua ini dikisahkan, diceritakan oleh Allah sebelum balasan diberikan. Jadi itulah buku catatan amal yang khas bagi setiap insan. Dan berlakulah hari kiamat ketika langit dilenyapkan, neraka jahim dinyalakan, dipanaskan. Imam Qatadah ada mengatakan neraka itu jadi panas disebabkan dosa-dosa manusia. Pandangan Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala, dengan kehendak Allah, dosa manusia yang banyak itu meningkatkan suhu kepanasan jahim. Jadi ketika neraka menjadi begitu panas, artinya begitu banyaklah dosa-dosa manusia, sehingga suhunya menjadi begitu tinggi untuk membakar manusia yang berdosa itu. Waliyahulillah. Dan apabila syurga didekatkan, maksudnya didekatkan pada orang yang beramal, didekatkan pada orang yang bertakwa, mengerjakan kebajikan. Maka pada ayat 14 Allah menegaskan, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Kita kaitkannya dengan buku catatan amal dibuka, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Seterusnya kita masuki sumpah Allah. Kita masuki sumpah Allah. Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Bila Allah bersumpah dengan sesuatu, Allah mahu kita memberikan fokus terhadap sesuatu itu. Sebagai contoh, dalam surah yang lain Allah pernah bersumpah dengan masa. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, manusia dalam kerugian. Supaya kita prihatin tentang masa, sumpah daripada Allah hendak menarik perhatian kita. Kita pernah sebelum ini mengkaji satu ayat yang luar biasa tentang satu sumpah yang Allah sebutkan. Sumpah ini besar kalau kamu tahu. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Sumpah ini sumpah besar. La qasamun azim. La qasamun azim. Ini sumpah besar kalau kamu faham. Itu surah lain. Allah sebut tentang mawaqi'in nujum. Allah mahu kita kaji tentangnya, fokus tentangnya. Hari ini ada saintis yang mengkaji dan cuba mengaitkannya dengan black holes, lohong hitam. Di angkasa raya hari ini baru dapat dikesan aktiviti lohong hitam, baru sangat dapat dikesan black holes yang menelan bintang-bintang. Sesuai dengan kalam Allah, aku bersumpah dengan mawaqi'in nujum, tempat jatuh merudum bintang-bintang. Dia telan bintang, jatuh merudum bintang, sehingga cahaya bintang pun tak boleh keluar. Begitu tarikan, begitu dahsyat tarikan black holes, lohong hitam. Tiba-tiba kemudiannya ada kenyataan di barat dari kalangan saintis yang mengatakan ditemui sekarang lebih kurang 1000 black holes. Bayangkan satu ketika mungkin bumi mendekatinya, dia telan habis. Tak sempat kata Allah mabarik lana, dia telan habis. Lambang kehancuran dah ada dah menanti kita. Dan kemudian selepas itu ada satu kenyataan yang keluar, penemuan a super massive black hole. Ditemui 1000 black hole nak menelan apa yang di angkasa raya. Selepas itu ditemui a super massive black hole. Super massive black hole, bukan sekadar lohong hitam, yang super massive, punyalah besar, punyalah menggerunkan. Tak terbayang di minda kita itu nak menghancurkan alam.
kehendak ilahi mewujudkan semua itu, kita pun di akhir zaman. Sumpah Allah menarik perhatian kita tentang sesuatu. Sampailah bersumpah tentang bumi berkaitan dengan buah tin, buah zaitun. Buah tin, buah zaitun, demi buah tin, buah zaitun. Manfaatkanlah dia. Alhamdulillah di musim Ramadan ini ramai saudara mara kita pergi buat umrah, pesan buah tin, buah zaitun. Jika memasak guna minyak zaitun, banyak khasiatnya. Olive oil sebagai contoh, ambil iktibar daripada Quran, InsyaAllah. Pada pagi ini Allah menarik perhatian kita dalam kajian kita kepada khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Aku bersumpah dengan bintang-bintang. Jadi kita perlu melahirkan pakar-pakar bintang, pakar-pakar astronomi yang mengkaji bintang. Sebenarnya Al-Quran telah melahirkan ramai saintis yang mengkaji bintang, dirangsang oleh Al-Quran. Saya teringat pada satu ketika saya diminta berbincang tentang sains dan Islam di Halakah. Salah satu fokus diminta saya bincangkan tentang bintang, sebab banyak sumpah Allah berkaitan bintang. Jadi saya pun menelpon seorang pakar astronomi, sahabat saya, nak pertanyakan tentang bintang ini. Maka dia melaporkan kepada saya, Alhamdulillah, yang merangsang ke arah itu saintis Muslim, yang merangsang ke arah penerokaan untuk mengkaji bintang-bintang saintis Muslim. Malah ada bintang itu namanya kekal, seperti yang dinamakan oleh saintis-saintis Muslim. Namanya masih kekal sampai sekarang, orang tak boleh ubah, sebab yang menemuinya orang-orang Islam. Banyak seumpama itu, sebab dia rangsang oleh Quran. Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Kaji bintang, apa natijahnya? Bila kita kaji bintang, apa natijahnya? Natijahnya kita kata subhanallah, besarnya bintang, menakjubkan, Masya Allah. Di suatu ketika ada seorang guru mensyarah, kata, doktor, ketika ceramah doktor boleh tak tunjukkan gambar tentang kosmos. Kosmos ni angkasa raya. Nak tunjuk tentang apa? Tentang nebula, tentang gugusan bintang, galaksi. Sebab apa? Sebenarnya bagi orang yang melihat itu, bila dia melihat alam yang begitu luas, bintang-bintang begitu tersusun, dia mengisahkan kami bahawa alam ini mesti ada penyusunnya, mesti ada sang aturnya, mesti ada penguasanya, mesti ada yang maha mengetahui. Sebab begitu cantik, begitu berdisiplin, dia melahirkan keinsafan itu. Masya Allah. Jadi Allah menarik perhatian kita pada khunnas, pada bintang-bintang. Semoga dari kalangan anak-anak kita ini adalah yang akan menjadi saintis, yang mengkaji bintang, menerokai bintang-bintang yang begitu banyak. Ada yang telah ditemui, ada yang belum ditemui, Masya Allah. Dan dia sebenarnya membantu kita ke arah iman, sebab dia melahirkan kekaguman dan dia juga melahirkan rasa kerdil diri berdepan dengan bintang yang besar. Siapalah aku ini? Aku yang kecil ini. Allah cipta bintang besar-besar, dan pernah saya sebutkan di sini kajian oleh pakar-pakar astronomi daripada Australia. Mereka menghitung, cuba menghitung, bukan benar-benar menghitung, cuba menghitung, dan mereka mengatakan jumlah bintang di angkasa raya melebihi 70 sextillion. Pernah saya sebutkan di sini jumlah itu melebihi 70 sextillion. Kita pernah mendengar million, billion, trillion, sextillion, iaitu 7 diikuti dengan 22 kosong. 7 diikuti dengan 22 kosong, menyamai jumlah pasir di semua padang pasir. Tolong kira, menyamai pasir di padang-padang pasir, campur
Ini matematik. Campur, tambah jumlah pasir di tepi laut di seluruh dunia. Darab, ini matematik. Darab 10. Jumlah pasir di padang-padang pasir, campur, tambah jumlah pasir di tepi laut, darab 10. Lebih kurang begitulah nak memahami 70 sextillion. Dan bintang besar-besar, jumlah sebanyak itu. Siapa aku? Who am I? Berdepan dengan angkasa raya sehebat itu, siapa aku? Jika peta alam ini dibuat, kita ini mungkin kalau ada pun satu titik dalam peta ini. Titik yang kecil ini nak cakap besar, titik yang kecil ini nak sombong. Allah mencipta alam begitu besar dengan bintang-bintang luar biasa. Allah bersumpah dengan bintang. Tengok bintang yang aku buat luar biasa. Who are you? Kamu insan, seorang. Bersama mana kamu? Di peta alam yang besar ini, satu titik pun mungkin tak nampak. Kemudian kamu nak mengada, nak sombong. Alam ini bertasbih kepada aku. Sabbah lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah semua di langit, di bumi. Kamu satu titik yang kecil di peta alam yang besar, kamu tak nak bertasbih. Siapa kamu? Begitu keinsafan yang boleh dihasilkan. Kecilnya kita, kecil sangat. Itu berkaitan sumpah dengan diri kita, sikap kita, insya-Allah. Fala uqsimu bil khunnas, aku bersumpah dengan bintang-bintang. Al-jawaril kunnas, yang beredar dan terbenam. Beredar sekaligus kita memahami bintang-bintang itu tidak tekun, tidak statik. Satu ketika orang mengatakan semuanya statik, tak bergerak, tak, semua beredar. Ada objeknya, tenggelam, terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, yaitu malam sudah larut, Allah bersumpah dengan malam itu. Dan demi subuh, ketika fajarnya mula menyingsing. Semua ini berkaitan dengan hidup kita. Malam ada peranannya, subuh ada peranannya. Kita di waktu malam, kita hidupkan di musim Ramadan ini dengan tarawih. Kemudian di waktu malam ketika ia larut dekat dengan subuh, tapi belum lagi fajar menyingsing, kita bangun untuk bersahur, melaksanakan sedikit sebanyak lagi ibadah sunat tambahan. Sahur itu ibadah, dia ada aktivitinya, dia ada ibadah. Kemudian subuh ataupun fajar menyingsing. Ayat asal yang Allah gunakan ialah, itu pada ayat nombor 18. Ayat asalnya berbunyi begini: wasubhi idza tanaffas. Sumpah Allah, ya. Wasubhi idza tanaffas. Dan subuh ketika ia mula bernafas. Hamka suka dengan ayat itu. Dia kata indahnya ayat itu dalam bahasa Arab. Dan subuh ketika ia mula bernafas. Tapi dalam terjemahan kita sudah diterjemahkan mengikut kefahaman kita. Dan subuh ketika fajar yang menyingsing, kita faham. Tapi bahasa asal itu kita telah kehilangan bahasa asal, iaitu subuh ketika dia bernafas. Seolah-olah manusia tidur, pernafasannya perlahan. Sekarang subuh sudah mendatang, bangun nak bekerja, nak beraktiviti, laju pernafasannya. Seolah-olah dengan subuh mendatang, kita mula aktif, nafas kita semakin laju. Dan subuh ketika ia mula bernafas. Hamka kata indah sungguh bahasa ini, melambangkan aktiviti bermula waktu subuh yang kita bangun untuk solat subuh dan sebagainya. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Dia kalam mulia dibawa oleh utusan yang mulia, dibawa oleh Jibril dari depan.
alaihi salatu wassalam. Jibril ini ketua malaikat. Ada malaikat, ada ketua. Jibril ini ketua malaikat. Sama dengan manusia, kelompok manusia ada ketua. Atas ketua ada ketua. Jibril pun demikian juga. Dan ketua di atas sekali Jibril alaihi salatu wassalam diamanahkan untuk membawa kalam mulia. Kalam mulia itu ditafsirkan sebagai Al-Quran. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia di musim Ramadan pada malam Al-Qadar. Kemudian diturunkan kepada baginda Rasul 23 tahun jangka masanya. Maka yang membawa wahyu itu ialah Rasul Karim yang bernama Jibril alaihi salatu wassalam. Dan ayat pertamanya Iqra. Ketika itu Jibril datang turun, dan Jibril ini tubuhnya gaib. Tubuhnya gaib, namun hadis mengatakan sayapnya jumlahnya ratusan, besar, memenuhi ufuq alam. Begitu besar, memenuhi ufuq alam. Tapi ketika menyampaikan wahyu yang pertama Iqra, dia mengecil dan kemudian memeluk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dia mengecil dan memeluk Rasulullah di Gua Hira. Iqra, baca, recite, bacalah. Aku tak tahu membaca. Paling kedua, aku tak tahu membaca. Paling ketiga, disebutkan ayat-ayat yang awal pada surah Al-An'am. Nabi mengikut. Itu wahyu yang pertama. Dituruti dengan wahyu-wahyu yang lain. Masya Allah. Sampai tamat 30 juzuk. Yang tamat itu semuanya tercatat. Ditulis oleh sahabat-sahabat yang merupakan pencatat Al-Quran. Ditulis, ditulang berulang, ditulis di pelepah-pelepah tamar, batu dan seumpamanya, disimpan. Di era Abu Bakar As-Siddiq, semua itu dikutip, dihimpun semula dan ditulis dalam bentuk yang tersusun. Dan yang melakukannya sahabat Nabi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Yang disusun itu disimpan oleh Abu Bakar, kemudian oleh Umar Al-Khattab, kemudian oleh anak Umar Al-Khattab bernama Hafsah. Di era Uthman bin Affan, catatan itu, manuskrip yang asal itu diambil, barulah dibukukan. Buku itu dibuat 5, diedarkan ke kota-kota Islam. Itulah pembukuan Al-Quran yang paling awal. Al-Quran yang paling awal ini ditulis mengikut 7 bahasa Arab, 7 dialek Arab. Berdasarkan hadis sahih, Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, bukan 7 cara bacaan. Tak. 7 huruf ini ada tafsirannya. Yang kuat mengatakan 7 dialek, 7 bahasa dalam bahasa Arab. Macam kita lah, Melayu pun pergi Brunei dia beza, Indonesia dia berbeza, di Malaysia pun ada perbezaan dialeknya. Maka Arab lagi kaya, lagi besar, maka dialek yang 7 dipilih untuk membaca Quran. Maka Quran yang asal ditulis dengan 7 huruf. Tapi di era Uthman bin Affan diwujudkan keseragaman. Sebab di satu peperangan kelihatan kacau bilah. Dilaporkan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman melaporkan, aku mendengar orang Islam mengkafirkan orang Islam yang lain. Ya Uthman, ada orang Islam mengkafirkan orang Islam yang lain. Bagaimana itu berlaku? Sebab orang Islam itu membaca berbeza daripadanya. Jadi dia menyangkakan, dia mencipta Quran lain. Mengapa aku baca lain, aku diajar lain? Yang mengajar aku guru yang elok, guru yang betul. Mesti dia ni tak guru. Kafirkan. Dia kafirkan.
susahkan kawan yang lain, padahal semua betul. Semua betul. Ketika awal Islam, pernah berlaku zaman Nabi. Omar mendengar seorang sahabat baca Quran, beza dengan aku. Omar dia nak pukul dia. Kemudian dia kata, jangan, mari jumpa Rasulullah. Nabi bertemu. Dia kata, Omar sila baca, aku nak mendengar. Omar baca. Bagus. Kamu pula baca. Tapi ada benda berbeza. Bagus. Kedua-duanya adalah Quran. Jangan lupa, Quran diturunkan atas 7 huruf. Itu pegangan. Quran diizinkan membaca begitu dan begini, tapi ulama sepakat maksudnya tak berubah, semua sama. Cuma cara baca berbeza. Fatabayyanu fatathabbatu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ada baca fatathabbatu, maksudnya sama. Datang berita di bawah fasik, kaji dulu, sama, tak berubah apa-apa. Cara baca dia beza. Tapi sebab orang tak belajar mendetail itu, dia dengar bacaan yang berbeza, dia kafirkan, dia sesatkan. Di era Uthman bin Affan disatukan dengan satu huruf saja, iaitu huruf Quraisy. Sebab Quran diturunkan pada Arab Quraisy pada asalnya, ikut style Quraisy, bersambung sampai ia tamat. Uthman kata, kita ambil satu huruf yang sah, yang Allah izinkan. Quraisy yang lain, siapa yang bakal belajarlah. Tapi kita diseragamkan sampai sekarang. Itu melahirkan perpaduan. Jadi Uthman ini telah melaksanakan satu yang cukup besar bagi umat sampai hari kiamat. Siapa yang mengutuk Uthman, dialah yang terkutuk. Radhiyallahu anhu. Allah pelihara Al-Quran jelas sekali. Baru ini sudah ada tilawah mereka antara bangsa. Orang Iran pun datang baca yang sama. Siapa yang pergi ke Iran, dia tahu cara ibadah orang Iran. Bila kita pergi hidup dengan dia, ada berbeza. Azan dia berbeza. Ada sama tapi ada berbeza. Syahadah dia berbeza. Ada disebut tentang ahli. Dia semayang ada batu, dia sujud atas batu itu. Ada berbeza. Tapi dasarnya Quran sama. Disebabkan ta'asub pada Ali, melahirkan sedikit perbezaan. Dan ada perbezaan itu, perbezaan yang terlampau mengancam, disebabkan terlampau fanatik. Itu yang melahirkan isu di Syria, Syiah menyokong rejim Assad. Itu Syiah melampau, Nusairiyah, Syiah melampau. Jadi kelompok Syiah menyokong, menyembelih ulama ahli sunnah, menyembelih Sunni, mereka anggap sebagai jihad. Ini sudah melahirkan sikap melampau. Tapi Qurannya, bila orang Iran datang baca Qurannya sama. Fanatiknya melahirkan perbezaan yang dahsyat. Itu yang berlaku ya. Jadi itulah ayat yang kita bacakan tadi 19 dan 20 yang kita kaitkan sedikit dengan sejarah penurunan dan pembukuan Quran. Seringkali saya mengatakan setiap kita jangan tak tahu sejarah ini. Setiap kali saya berkata, jika kita beli Quran dan terjemahannya, sebelum pergi pada ayat, buka yang awal dulu, khatam yang awal dulu. Sebelum anda khatam Quran, khatam isi mukaddimahnya dulu. Alangkah pentingnya isi mukaddimah itu. Sebelum kita faham Quran, kena faham apa dia Quran. Selok belok sejarahnya kita kena faham. Sebab pada selok belok sejarah itu ada sesuatu untuk jiwa kita. Dari selok belok itu kita faham betapa Quran dipelihara oleh Allah. Dari selok belok itu kita boleh menangkis tomahan musuh terhadap Quran. Mereka mengatakan Quran menciplak Bible. Mereka mengatakan Uthman ini penipu.
Dia telah masukkan dalam Quran kehendak dirinya sendiri. Semua ini kalau kita tidak jelas sejarah ini, sejarah Al-Quran, kita tertipu dengan tomahan oleh musuh-musuh Islam. Bagaimana kita nak kaji Quran kalau kita pun terasa Quran ini tidak tulen? Uthman telah mengubah sedikit sebanyak. Selepas dia mengubah, dia suruh Quran lain dibakar. Itu nak tunjukkan, dia nak kekalkan yang tak tulen itu. Semua ini tomahan yang tidak benar. Jadi kalau kita baca Quran, tak baca yang mukadimah, kita tak faham sejarah Quran. Sedangkan sejarah itu amat penting. Dia ada berkaitan dengan keimanan dan keyakinan terhadap Quran. Itu metodologi untuk faham Quran. Baru masuk pada tafsir, insyaAllah. Ayat 20, yang menurunkan Quran itu Jibril, yang mempunyai kekuatan dan kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai arsy. Terus ulama mengatakan ia menampakkan Jibril itu ketua para malaikat. Sebab pada ayat 21 Allah menambah mutha'in thumma amin. Malaikat Jibril ditaati, lagi dipercayai. Muta' ditaati, Jibril ditaati, perintah Jibril ditaati. Dia pemimpin, dia ketua. Amin, sama amin, dan dia juga jujur, beramanah. Itulah malaikat, sentiasa jujur, beramanah. Tak ada malaikat yang menipu, tak ada. Manusia ini ramai juga penipu. Malaikat cirinya jujur, dan Jibril ketua dalam kejujuran dan sebagainya. Ayat 22, wa ma sahibukum bimajnun, dan sahabatmu itu, temanmu itu bukan gila. Muhammad bukan gila. Dia berkata, aku melihat Jibril, tapi kamu tak kenal dia. Dia bukan gila. Ya, Muhammad berkata, aku mendapat wahyu. Dia bukan gila. Bila Muhammad berkata, aku di Isra', di Mi'rajkan, dia bukan gila. Bila Muhammad berkata bahawa alam ini akan hancur, akan berlaku hari kiamat, itu bukan kenyataan orang gila. Itu semua kenyataan daripada Allah. Jadi itulah yang hendak kita tekankan pada hari ini. Muhammad ini bukan majnun. Bahasa Arab majnun ialah gila. Kita masa kecil dahulu pernah tengok filem Laila Majnun. Laila dan seorang lelaki gila, nama dia Majnun. Nama dia Majnun, tapi memang dia gila pun. Gila perempuan. Hari ini tak boleh tengok dari gambar tu, Karut binti Marut. Yang penting Nabi Muhammad SAW bukannya majnun. Ayat 23, sesungguhnya Muhammad melihat Jibril di ufuk yang terang. Ada ayat lain mengatakan Nabi Muhammad melihat Jibril dalam bentuk yang asal 2 kali. Sekali di peringkat awal ketika wahyu diturunkan, sekali ketika berlaku Isra' dan Mi'raj. Ketika Jibril turun, contoh di musim Ramadan, Jibril akan turun mengajar Nabi Al-Quran. Di Ramadan yang terakhir akan bertadarus dengan Nabi, mengajar Quran kepada Rasulullah, khatam 2 kali. Di Ramadan sebelumnya khatam sekali. Masa itu Jibril datang bukan rupanya asal, tidak. Bukan rupanya asal. Malah ada hadis yang sahih menceritakan tentang bagaimana Jibril satu ketika datang berpakaian putih, duduk bersila, lutut beliau bertemu lutut Nabi. Pertanyaan Nabi tentang apa itu Islam, iman, ihsan, bila berlaku kiamat. Sahabat terkejut, siapa dia laki-laki ini? Setiap kali dia bertanya, kemudian Nabi menjawab. Dia berkata,
benar kamu. Dia pun tahu. Setiap kali ditanya, Nabi jawab, dia kata benar, benar, benar. Seolah-olah dia memuji Nabi, macam dia pun dah tahu dah. Tapi kita tak mengenalinya, tak nampak tanda musafir. Nak sampai ke situ, tak dikenali, mesti datang dari jauh merentasi padang pasir. Mestilah ada tanda kotor di jubah, di pakaian. Tak ada tanda musafir. Elok berpakaian putih, tak ada cacat celah sedikit pun. Siapa itu ya Rasulullah? Itulah Jibril, datang nak mengajar kamu agama. Datang nak mengajar kamu, tapi bukan mengajar dalam bentuk dihimpunnya sahabat Jibril bercakap, tidak. Datang bertanya Nabi, Nabi menjawab, sahabat mendengar. Apa cara Jibril mengajar. Jawapan Nabi itu benar. Orang dengar benar, benar. Itulah Quran. Dalam bentuk yang asal, Quran mengatakan Allah tunjukkan Jibril dalam bentuk yang asal 2 kali. Sayapnya ratusan. Satu sayap mengebak, nun jauh mata memandang. Subhanallah. Ini makhluk luar biasa. Kita ni kerja sangat. Dahlah kecil, 60-80 kilo. Sayap pula tak ada. Kepak tangan yang mengada. Kepak tangan mengada. Tapi mana pun Jibril ratusan sayap. Banyak sayap melambangkan kemuliaan, ketinggian, martabat di kalangan malaikat. Ada malaikat sayap yang tak banyak. Jibril macam pangkat dia tinggi, sekali mengepak menjauh mata memandang. Ish, ada makhluk macam tu. Masya Allah ya, ada makhluk macam tu. Ada. Nak ceritakan kekuasaan ilahi dan Rasul dapat melihat. Masya Allah, Rasul dapat melihat. Dan Rasul menceritakan sebagai dia yang digelar Al-Amin. Dia jujur. Beritanya datang daripada baginda, dari mulut baginda tentang benda lain. Benar. Mu percayalah, dia tak tipu. Sebab kata Abu Bakar, bukan sekadar Isra Mi'raj, kita lagi pelik. Muhammad yang sebut, aku percaya. Mulut dia tak pernah keluar benda menipu. Mulut Nabi, mulut Muhammad, kalau keluar, dia tak pernah keluar yang menipu. Penapisannya hebat. Nak keluar menipu, tak boleh keluar. Mulut Muhammad ini tak boleh keluar benda menipu. Dia cakap sejak kecil, belum Rasul, benar, 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 benar. Apatah lagi selepas dia mengisytiharkan dirinya Rasul dan Allah itu Tuhan, dia sembah Allah mengatasi makhluk lain sampai bengkak kaki. Keadaan itu berterusan sampai wafat. Risiko dia dibunuh, sentiasa dia terdedah dengan pembunuhan. Orang Quraisy punya marah, mana Muhammad. Dia teruskan perjuangan walaupun mungkin dia dibunuh. Hidup tak pernah senang, susah selalu, hendak dibunuh, ibadat bengkak kaki. Takkanlah itu penipu tentang Tuhan. Penipu tentang Tuhan, dia tak sembah, dia tak bersungguh-sungguh, dia makan buah anggur. Orang lain yang bersungguh-sungguh. Tidak. Dia paling susah beribadah. Dia bukan penipu. Jika dengan haiwan pun dia tak tipu, dengan manusia dia tak tipu, dengan Tuhan yang dia sembah sedemikian rupa dia nak tipu, itu bukan Muhammad. Isra Mi'raj aku percaya, malah jika lebih pelik pun aku percaya jika Muhammad sebut. Sebab yang keluar dari mulutnya sudah ditapis teramat sangat, sehingga yang keluarnya tak ada satu pun yang bohong, semua benar. Itu Muhammad Al-Amin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dia tidak gila. Dia pernah melihat Jibril. Jika itu yang dia ceritakan, itu benar. Ayat 24. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang lain. Jika Allah turunkan wahyu tentang alam gaib, Nabi ceritakan. Banyak ayat Quran menceritakan tentang benda gaib yang kita tak faham, tapi kita imani. Tentang hari kiamat, tentang bidadari, tentang bijana daripada emas, tentang syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tentang pohon sapu. Mana kita faham?
semuanya berada di alam ghaib. Tentang kita berpuasa dapat pahala, pahala itu Allah yang tentukan, tinggi pahalanya. Bagaimana Allah mengukurnya? Semuanya baik. Diceritakan oleh Al-Amin. Seterusnya kita masuk di ayat 25. Dan Al-Quran bukan perkataan syaitan yang terkutuk. Ketika saya berfikir tentang kalimat ini, masa remaja saya terfikir kalimat ini, oh, ini kenyataan penting. Nak tahu yang benar dengan yang salah, Quran ini betulkah daripada Allah, boleh, maka kita kena bezakan antara sumber yang mungkin datang dari syaitan iblis yang jahat dengan sesuatu yang datang dari sumber suci. Apa mungkinkah isi Quran ini datang dari sumber iblis dan syaitan? Iblis dan syaitan siapakah makhluk itu? Merangsang manusia membuat buruk. Quran merangsang ke arah keburukan ataupun tidak? Itu cara penapisan. Quran berkata, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Bukan sekadar zina dilarang, mendekati zina pun dilarang. Iblis syaitan berkata, sila berzina. Nampak? Suara Quran berbeza. Jangan menipu. Iblis syaitan kontra. Kawal marah. Iblis syaitan menyemarakkan marah. Jangan mengintip. Iblis syaitan merangsang kita mengintip kesalahan orang lain, dosa orang lain. Jangan mengumpat. Hatta orang kafir pun jangan kamu zalimi. Jangan membunuh manusia kecuali dengan hak, disebabkan peperangan sebagainya. Ini bukan tulisan ataupun bukan kalam syaitan. Sebab isi suruhan yang baik belaka. Itu penapisan. Penapisan penting. Tak ada pun satu suruhan ke arah jahat. Tak ada. Sampai disuruh buat baik kepada orang yang menentang Allah. Surah Mumtahanah ayat 8. Jika orang kafir itu tidak menghalaumu dari kampung halamanmu, tidak memerangimu, orang kafir tak beriman dengan ilahi, tapi dia tidak menghalaumu dari kampung halamanmu, dia tidak membunuhmu, tidak memerangimu, kamu kena buat dua benda pada mereka. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu kena buat baik pada kafir itu dan bersikap adil dengan kafir itu. Dengan kafir itu pun Al-Quran mengarahkan kita buat baik pada mereka. Takkan ini kalam syaitan? Kalam syaitan dia suruh kita bersengketa. Ini suruh buat baik. Nampak? Jadi kalam Quran ini tak ada unsur-unsur yang seperti itu. Jadi kita faham sekarang ayat 25, dan Quran bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Fa'aina tadhhabun. Justru, dia tambah, justru kemana kamu nak pergi? Ayat ini saya masuk ke ringkas. Lepas kita cerita tu, kita ambil pendekatan Quran. Sebab selepas Allah menceritakan Jibril bawa wahyu, Muhammad tidak gila. Al-Quran bukan ciptaan syaitan. Dan kita telah utarakan hujah. Akhirnya, fa'aina tadhhabun. Mu nak pergi mana? Kata orang Kelantan. Mu nak pergi mana? Nak pergi mana? Nampak jelas dalam Quran ni daripada Al-Amin. Nabi Al-Amin, Jibril, Ruhul Amin. Nabi Rasul Al-Amin, Jibril, Ruhul Qudus. Ada kalimat Quran mengatakan Jibril, Ruhul Amin. Semua jujur, semua benar. Pun nak dia nak. Maksudnya nak ikut mana satu? Mu nak ikut mana satu? Jawapannya jelas. Nak ikut wahyu, nak ikut Al-Quran, kalam ilahi. Terus kita masuk ke ayat nombor 27. In huwa illa dzikrun lil alamin. Quran tidak lain melainkan peringatan bagi alam semesta.
peringatan bagi alam semesta Quran. Allah tak berkata Quran ini peringatan bagi mereka yang beriman. Tidak. Bagi semua orang. Bagi semua orang. Sebab itu sekarang kita melihat di barat, ada sebahagian mengkaji Quran perlu Islam. Selepas dia mengkaji Quran, dia perlu Islam. Dia dapat peringatan, zikr, dia dapat mesej yang memberikan peringatan kepadanya. Ini benar, aku kena perlu Islam. Benar firman Allah untuk seluruh alam. Orang kafir pun boleh mengkaji Quran. Sebab itu berdasarkan ayat yang sebegini rupa, kita kena perkenalkan Quran pada orang kafir. Sebab itu di barat, orang Islam dia tak rasa bersalah mengedarkan Quran pada orang kafir. Dia tak rasa bersalah. Sebab Al-Quran ini kata Allah, zikrul lil alamin, peringatan untuk semua. Dia tak rasa bersalah. Tapi diberikan Quran dengan terjemahan bahasa Inggeris. Arabnya ada, di sebelahnya ada terjemahan bahasa Inggeris. Dia hadiahkan. Dia tanya dulu, do you want to understand the message of the Quran? You berminat nak faham tak message Quran? Dia kata, please, can I have a copy of your Quran? Diberikan, silakan manfaatkannya. Atas kenyataan dia nak kaji, nak faham, kita berikan. Jika dia berkata I'm not interested, okey, jangan berikan, takut dia buang mana-mana. Tapi dia berminat nak kaji, silakan, serahkan pada ilahi selepas itu. Tapi kita di Malaysia belum lagi sampai ke tahap itu. Belum. Nak masuk masjid pun susah. Nak masuk masjid tengok Quran pun susah. Tak boleh, tak mandi wajib lagi. Ada lagi ustaz macam tu. Ada lagi ustaz macam tu, tu imam macam tu. Tapi kita maafkan sebab kita tahu mereka ini tak terdedah. Mereka cuma terdedah dengan puak-puak serban, dengan puak-puak ketayap, dengan puak-puak songkok, dengan puak-puak janggut. Yang bila bertemu, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Mereka tak pernah berdakwah dengan non-Muslim, dan mereka tak faham dakwah non-Muslim. Kita maafkan mereka. Kalau mereka pernah berdakwah dengan non-Muslim, fiqh dia berubah. Ini mereka tak pernah terdedah dengan semua itu. Dia cakap dengan puak Melayu Islam sahaja. Nak pergi jauh tak pernah. Keluarlah fiqh yang menyusahkan dakwah. Tapi di barat mereka terdedah dengan dakwah non-Muslim. Non-Muslim bertanya tentang Islam, menghantam Islam. Bagaimana nak kita terangkan? Wanitanya berkata, betul ke Islam mengkotak-katikkan wanita? I just want your answer. I want the answer from your Quran. I tak nak dengar jawapan you. You boleh tipu I. I nak dengar apa Tuhanmu kata. Tuhan you kata apa. Okay, you can read the Quran. Itu persekitaran yang mereka lalui. Bagi mereka penting tunjukkan Quran, berikan Quran. Sebab orang ini nak tahu apa Tuhanmu kata, bukan apa yang kamu kata. Tak mendengar perkataan you, Tuhan you. Itu yang I mau. Itu suasana mereka. Jadi kalau kita tak terdedah dengan suasana seperti itu, kita tak faham fiqh mereka, fiqh dakwah, fiqh dakwah. Mereka dengan senang jumpa orang masuk masjid, sebab mereka faham ayat Quran cuma melarang satu yang benar. Orang kafir memasuki Masjidil Haram, itu dilarang. Tapi ada sebahagian dia umumkan semua masjid, dilarang pada semua masjid. Padahal Quran hanya melarang orang kafir memasuki Masjidil Haram. Bermula hari ini Masjid Al-Haram tempatnya tempat ibadah khusus, bukan pergi untuk melancur, nak ibadah khusus. Ada dia punya undang-undang, hukum hakamnya, pakai ihramnya dan sebagainya. Dia ada undang-undang. Pakai ihram bukan sekadar ambil kain putih, pakai begitu dengan keimanan untuk tawaf dan sebagainya, bersa'i. Dia kena dilakukan dengan iman.
Maka ini tempat khas. Orang kafir tak perlu masuklah masjid lain, pergi masuk masjid lain. Ini bukan tempat melancong. Jangan diganggu orang Islam yang datang di sini. Tempat ini saja untuk mereka bertumpuan kepada ibadah. Jangan diganggu. Itu sahaja. Kita kata semua masjid tidak. Sebab itulah insya-Allah kita kena perbetulkan kefahaman kita agar mereka boleh dekati kita, dan akhirnya dapat kita sampaikan mesej Al-Quran kepada mereka. Sebab Allah Azza wa Jalla mengatakan Al-Quran itu zikrul lil alamin, peringatan bagi seluruh alam. InsyaAllah tuan-tuan mempunyai berkesempatan di musim Ramadan untuk menerangkan Islam kepada non-Muslim pun tak apa. Jika mereka nak buku, ambil buku saya berikan percuma. Bukan nak jual, nak bagi percuma. Pergi Klinik Syifa, ambil buku Islam dan Misunderstood Religion. Ambil, free. For you and for them, free of charge. Ambillah. Hadiahkan pada mereka. Dengan harapan dari situ dia berminat nak kaji lagi. Bukan mesti dia perlu Islam. Dia tak perlu Islam, tak apa, jangan dipaksa. Paling kurang dia faham dan menghormati Islam pun sudah baik. Nak perlu Islam, bonus. Alhamdulillah. Sebarkan Islam. Terus kita masuk ayat 28. Bagi sesiapa di antara kamu yang mau jalannya lurus, silakan. Bagi siapa antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, maka dia akan mengambil peringatan daripada Quran. Itulah maksud. Dia akan mengambil peringatan daripada Al-Quran jika dia mau siratul mustaqim. Jadi itu yang kita mau pun, nak menempuh jalan yang lurus, ambillah peringatan daripada Al-Quran Karim. Dan akhirnya kita sampai ke ayat nombor 29 penghujung surah. Dan kamu tidak dapat menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Sekaligus penghujung surah mengatakan petunjuk di tangan Allah. Apa yang kita lakukan, menjemput orang memasuki masjid, menerangkan Al-Quran kepada manusia, itu ikhtiar, usaha kita. Usaha itu diperintah Allah, berdasarkan perintah Allah. Petunjuk, Allah berkata, ia kehendak Allah semata-mata, bukan kehendak kamu. Orang yang paling kamu sayangi belum tentu mendapat petunjuk jika Allah tak izinkan. Bagaimana Allah izinkan, itu kerja Allah. Yang jelas, Allah juga mengatakan Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Pegang kenyataan dasar. Jika tidak, kita akan buat persepsi kita sendiri. Orang kafir ni, kenapa Allah tak Islamkan mereka? Kenapa Allah biarkan? Jangan kita lahirkan persepsi sendiri tentang kerja Allah. Kita tak faham. Yang kita faham dasar yang Allah sebut. Dasar pertama, kamu berusaha, itu saja kerja kamu. Aku tentukan petunjuk. Yang kedua, aku tak menzalimi hamba-hamba. Jangan bimbang. Tak ada hamba yang akan dizalimi. Bahasa yang boleh kita faham, jika dia mencari kebenaran bersungguh-sungguh, insya-Allah dia akan bertemu. Dia betul-betul menentang, dia akan dapat hukuman. Itu yang jelas, yang mudah kita faham. Perinciannya kita serah kepada Ilahi, insya-Allah. Alhamdulillah, kita khatam perbincangan surah At-Takwir, alam yang menggulung. InsyaAllah pada sesi akan datang minggu hadapan kita masuk surah nombor 82, Al-Infitar. Al-Infitar, iaitu yang terbelah. Apa dia yang terbelah? Adakah alam terbelah, bumi terbelah? Allahu a'lam. Kita akan mulakan kajian bermula minggu hadapan, insya-Allah. Sebagai rumusannya, hari kiamat merupakan kepastian.
Keimanan terhadap hari kiamat melahirkan keinsafan. Keinsafan yang merangsang amalan. Amalan yang Allah perintah untuk kita laksanakan, amalan yang soleh. Amalan yang soleh dalamnya perlu ada dua ciri. Pertamanya keikhlasan, keduanya menepati syariat. Itulah amal yang Allah terima. Amal soleh itu sahaja yang Allah terima. Dalamnya ada keikhlasan, yang keduanya menepati syariat. Dan bila amal soleh dengan ciri-ciri itu kita laksanakan, dan kita laksanakan kerana iman, maka itulah yang akan membawa kita ke jannah. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan beramal soleh mendapat ganjaran tanpa henti, tanpa putus. Amal soleh mestilah berkualiti. Bila amal itu berkualiti, hasilnya kita tuai di sana. Amal soleh yang berkualiti, semayanya di sini. Dan sekarang kita sedang menyemai amal-amal soleh itu di musim Ramadan Al-Mubarak. Kita di hari yang kedua. Teruskan menyemai semayan amal soleh. Tapi benihnya kena betul. Benihnya amal soleh. Jika dilakukan dengan iman, insya-Allah itulah jalan ke syurga. Allah tunjukkan dua jalan, kita pilih jalan ke syurga dengan ciri-ciri yang kita sebutkan tadi. Bila langit menggulung, alam menggulung, kiamat pun datang, tamatlah peluang untuk beramal soleh. Semua expired, semua hancur. Peluang beramal soleh berhenti, tamat. Dibangkitkan dan diberikan balasan. Balasannya setimpal. Tak ada manusia yang akan dizalimi. Itulah dasar pegangan kita. Itu yang pertama, untuk diri kita. Selepas kita sedar dan insaf hal yang kita sebutkan tadi, dan kita menghayatinya, kita hendak mengajak orang lain ke arah benda yang sama. Kita nak mengajak orang lain berjalan di atas jalan yang sama. Maka Allah berkata, gunakanlah Al-Quran untuk mengajak mereka. Guna Quran. Sebab Al-Quran peringatan bagi seluruh alam. Berdakwahlah menggunakan Quran. Bercakaplah berdasarkan Quran. Dia masuk ke hati. Jangan hanya memberi pendapatmu. Sebab siapa kamu nak memberikan pendapat? Gunakan kalam Allah, kalam suci. Dia menyucikan hati. Dan kemudian berserah kepada Allah. Selepas kita berikhtiar menyampaikan mesej Al-Quran, selepas itu berserah kepada Allah. Sebab yang memberi petunjuk bukannya kamu. Yang memberi petunjuk ialah Allah. Dia berikan berdasarkan kehendaknya. Dan penutup ayat begitulah bunyinya. Wa ma tasyaun, sya' dia gunakan sya', kehendak. Dan kamu tidak dapat menghendaki apa-apa pun illa an yasha Allah, melainkan yang berlaku kehendak Allah sahaja. Kamu nak dia percaya, dia beriman, kehendak Allah macam mana? Kehendak Allah yang akan terjadi. Siapa Allah? Rabbul Alamin, penguasa, pencipta seluruh alam. Dia menentukan segala. Itu penutup surah At-Takmir. InsyaAllah minggu hadapan kita pergi kepada surah Al-Infitar. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sedikit makluman. Yang orang bertanya di Facebook banyak sangat. Doktor yang kerdil akan berada Rabu depan di TV9. TV9 Al-Quran menjawab bersama Dr. Daniel. Saya nak cadangkan terutama anak-anak remaja. Sebab saya ingat persoalan kritikal pada hari ini. Contoh soalan pertama Rabu depan, wujudkah Tuhan? Bagaimana Al-Quran melayani persoalan seperti itu? Is there a God in the universe? Does God exist? Itu soalan besar. Termasuk soalan kedua nanti, bagaimana alam bermula, dengan grafiknya, dengan videonya, yang kita cari yang sesuai.
Adakah wanita di kotak-katik ke dalam Islam? Benarkah itu? Benarkah bukit buka berjalan seperti Quran sebutkan? Ini khayalan ataupun benar? Semua dijawab dengan hujah-hujahnya berdasarkan Quran dan hujah-hujah saintifik. Jadi setiap Rabu dan Khamis, rancangan Al-Quran menjawab bersama dokternya. Setiap Rabu dan Khamis 6:30 petang. Rabu, Khamis, setiap minggu 6:30 petang, hanya di TV 9. InsyaAllah. Allah Bisawab. Terima kasih atas perhatian. Kita bertemu lagi di minggu hadapan insyaAllah. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang lemah kelemahan saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imanan wa hudan wa rahmatan wa nura. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa an-nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma bihamdihi. Subhanallahumma bihamdihi. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.